Okey, kita mulakan dengan pendahuluan. Yang pertama, kesukarelakaan adalah amalan yang mempunyai nilai murni yang tinggi dan terpuji. Ini kerana ia dapat membangkitkan sikap kerjasama dan tolong-menolong yang memungkinkan manusia dapat hidup dalam masyarakat dengan penuh keharmonian dan bersatu. Yang kedua, pelibatan belia dalam aktiviti sukarela dapat membantu usaha negara ke arah memupuk sikap positif untuk membantu masyarakat menanam penghayatan nilai-nilai murni serta mengukuhkan identiti belia. Ini kerana dengan pelibatan belia dalam aktiviti sukarela akan memupuk belia menghayati nilai kasih sayang sesama insan serta peka dan sensitif terhadap keperluan individu lain. Yang ketiga, kesukarelawan merupakan sesuatu ciri atau sifat yang telah lama wujud dalam diri manusia sejak dari kewujudan ketamadunan manusia dan pembinaan masyarakat. Ia juga boleh dijadikan sebagai ukuran tentang sifat-sifat kemanusiaan yang terdapat dalam diri individu seseorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Kazwini bin Ismail dan nombor metrik saya 2021130813. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk definisi kesukarelaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, perkataan sukarela membawa maksud dengan rela hati, dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan tanpa perlu dikerah. Manakala kesukarelaan membawa maksud sikap sukarela. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa kesukarelaan adalah merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan dengan kehendak sendiri, dengan rela hati, tanpa perlunya ada paksaan dan tanpa perlu dikerah, dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa balasan dan ganjaran daripada orang lain pada dirinya sendiri seperti ganjaran upah. Selain itu, menurut Baron Brascomby dan Byron pada tahun 2009, kesukarelaan adalah merupakan suatu tingkah laku prososial yang mana membawa maksud tingkah laku memberi bantuan dan pertolongan yang mana memerlukan kepada si pelaku untuk mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan perkara tersebut dalam jangka masa yang panjang. Akan tetapi pandangan ini adalah berbeza daripada pandangan Penner, Tovida, Pilavin dan Schroeder pada tahun 2005 yang mana mereka menyatakan bahawa kesukarelaan adalah merupakan suatu tingkah laku prososial pada tingkat makro. Apa itu tingkat makro? Secara umumnya, tingkah laku prososial pada tingkat makro adalah merupakan apabila seseorang itu membuat keputusan untuk menyertai sesebuah organisasi dengan tujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Hal ini dapat difahami bahawa tingkah laku prososial pada tingkat makro lebih memfokuskan pada individu yang menyertai sesebuah organisasi untuk melakukan aktiviti kesukarelaan. Oleh itu, dapat kita fahami bahawa kesukarelaan adalah merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Hal ini kerana perbuatan tersebut adalah dilakukan ataupun berteraskan kepada perbuatan ataupun sikap tolong-menolong dan bantu-membantu sesama manusia tanpa mengira aktiviti tersebut ataupun perbuatan tersebut dilakukan secara individu ataupun secara berorganisasi. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan ataupun menerapkan aktiviti ataupun sikap kesukarelaan ini di dalam diri masyarakat agar dapat melahirkan generasi yang lebih cinta terhadap masyarakat pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Ahmad Zafri bin Megat Sa'dan. Nombor kad matrik saya ialah 2021149523. Saya akan meneruskan lagi pembentangan untuk grup ini di dalam subtopik kesukarelaan di dalam Islam. Okey, kesukarelawanan ini ianya dapat dimaksudkan dengan dengan melakukan sesuatu di atas kehendak sendiri. Ianya tidak dipaksa atau dikerah, tetapi ianya dibuat dilakukan dengan niat yang ikhlas atau setulus kudus, dan ia tidak mengharapkan sebarang pulangan kepada diri sendiri. Jadi saya rasa semuanya sudah sedia maklum dengan maksudnya. Dan sebenarnya antara ciri-ciri yang penting dalam sukarelawan ini ialah keikhlasan dalam melakukan kerja-kerja memberikan manfaat kepada orang lain, ataupun dengan kata lainnya
Sebenarnya para sukarelawan ini mereka melakukan kerja-kerja kebajikan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran yang berbentuk material daripada orang lain. Baiklah, apakah pandangan Islam terhadap kesukarelaan ini? Jadi, saya mengambil sepotong ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintah arahannya. Jadi di dalam surah ini kita dapat lihat bahawa Allah menyuruh kita untuk bertolong-tolongan, dan amalan tolong-tolongan ini adalah sesuatu perkara yang berkait rapat dengan amalan sukarela ini. Kerana jika kita lihat, ianya selalunya bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti kesukarelaan ini, mereka banyak melakukan kerja-kerja amal dengan menghulurkan sumbangan tenaga, idea dan harta yang dilakukan dengan seikhlas hati, dan ini adalah sifat yang terpuji dalam Islam. Malah kita lihat pada sejarah zaman Nabi dan Rasul juga, serta pendakwa-pendakwa Islam yang lain, hampir kesemuanya adalah berteraskan kepada amalan sukarela yang ikhlas semata-mata untuk mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ada juga di dalam surah yang lain, iaitu surah Al-Ma'un, yang mana jika kita lihat pada maksud Al-Ma'un itu sendiri ialah small kindness. Jadi intisari ajaran di dalam surah ini ialah yang dikatakan Islam itu bukan hanya bersembahyang, tetapi ia juga melibatkan kerja-kerja kebajikan seperti menolong anak yatim, orang miskin atau sebarang pertolongan. Jadi daripada surah ini kita dapat lihat bahawa Islam itu tidak menghadkan konsep ibadah itu kepada amalan-amalan yang bersifat khusus semata-mata. Jadi sebenarnya ia menjangkau kepada amalan-amalan yang memberi manfaat dan atau kebaikan kepada ummah dan masyarakat. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa sukarelawan ini, amalan sukarela ini ialah sesuatu ibadah, kerana ianya melibatkan amalan tolong-menolong, di samping bukan saja memberi manfaat kepada orang lain tetapi juga kepada diri kita. Jadi sebenarnya banyak lagi dalil-dalil dan hadis yang ada menceritakan tentang amalan tolong-menolong ini dan boleh dikaitkan dengan amalan sukarela ini. Tapi cukuplah sekadar itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fiddin Mumarasli dan saya akan meneruskan perbincangan kami pada hari ini di bawah tajuk isu semasa berkaitan kesukarelaan. Okay, yang pertamanya berkaitan dengan isu bendera putih, di mana bendera putih merupakan satu program yang dijalankan di Malaysia, di mana ia berusaha untuk membantu golongan yang terkena kesan daripada pandemik COVID-19. Golongan-golongan ini dibolehkan untuk menggantungkan bendera putih di hadapan rumah mereka sebagai tanda bahawa mereka memerlukan pertolongan, dan kumpulan-kumpulan atau golongan yang boleh memberikan bantuan boleh menyalurkan bantuan kepada mereka. Tapi terdapat isu di mana terdapat terdapat ahli politik yang mengambil kesempatan untuk menambah pengaruh dengan memberikan bantuan ketika program bendera putih ini, di mana ia merupakan perlakuan yang agak tidak baiklah. Okey, dan seterusnya ialah bantuan kepada mangsa banjir. Okey, sukarelawan berisiko menerima kecederaan atau infeksi akibat daripada kawasan bencana. Sekiranya terdapat seperti yang kita tahu, ada beberapa kali Malaysia telah dilanda banjir, dan terdapat beberapa golongan yang sukarelawan yang perlu bersedia untuk membantu mereka, dan golongan-golongan sukarelawan ini memerlukan latihan fizikal dan mental. Kerana apa? Kerana mereka berisiko untuk menghadapi sama ada kecederaan di mana daripada bencana itu, banjir itu sendiri, ataupun mereka mungkin menghadapi infeksi daripada mungkin kotoran-kotoran atau daripada kawasan bencana itulah. Oleh itu mereka diperlukan untuk mengikuti latihan fizikal dan mental untuk mereka mengikuti aktiviti kesukarelaan ketika menghadapi bencana lah.
Okey, dan yang terakhir sekali ialah bantuan gelandangan COVID-19. Bantuan gelandangan COVID-19 ini terdapat kajian yang menunjukkan bahawa bantuan gelandangan terhadap COVID-19 ini banyak dilakukan bukan sahaja daripada kerajaan sendiri, malah NGO-NGO juga terlibat dalam memberi bantuan kepada gelandangan kerana setelah pandemik ramai yang menerima kesan yang buruk seperti tidak dapat bekerja, tidak dapat barang asasi yang mencukupi. Jadi mereka memberikan bantuan kepada mereka gelandangan ini ketika pandemik ini. Jadi dalam mereka memberi ini terdapat kajian yang menyatakan bahawa komunikasi antara sukarelawan dan mangsa gelandangan ini amatlah penting dalam memastikan keberkesanan kesukarelaan ini. Itu sahaja isu semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang, rela atau paksa. Sifat penyayang tidak boleh diwarisi tetapi boleh dipupuk dan dibaja dalam jiwa insan sejak kecil. Kehidupan manusia harus dibina dan diasaskan atas rasa kasih sayang. Ia adalah sifat sejagat, sangat mulia dan harus menjadi sandaran hidup. Seterusnya, cadangan dan strategi dalam melahirkan generasi cinta masyarakat. Pertama, yang paling utama ialah keluarga kerana sifat cinta dan kasih sayang dipupuk dan diterapkan di dalam diri seseorang itu adalah bermula didikan bermula dari rumah. Oleh itu, ibu bapa haruslah sentiasa menanamkan kesedaran tentang pentingnya memelihara kedaulatan dan kemerdekaan negara bermula dari kecil lagi. Seterusnya, pendidik. Pendidik juga merupakan salah seorang yang paling penting dalam mencipta generasi cinta masyarakat kerana kebanyakan pelajar sekolah rendah dan menengah menghabiskan masa di sekolah bersama pendidik masing-masing. Disebabkan itulah pendidik perlulah mengadakan ujian formal di dalam kelas bagi sesuatu topik yang mempunyai kaitan dengan negara. Okey. Selepas itu, masyarakat. Masyarakat juga bertanggungjawab dalam hal ini. Aktiviti kemasyarakatan perlulah dirancangkan lagi bagi meningkatkan kadar interaksi sesama manusia bagi memupuk sifat belas ihsan. Akhir sekali, kerajaan perlu menyelaraskan silibus kelas moral dalam kalangan pelajar sejak di bangku sekolah rendah. Okey, seterusnya, dalam pelbagai rupa bentuk cinta itu, ada satu lagi cinta, iaitu cinta kepada tanah air atau disebut hubbul watan. Segelintir ulama menganggap kecintaan kepada negara itu hanya sifat tabiat insani semata-mata, seperti kecintaan kepada hal lain yang bersifat duniawi, sekaligus bukan sebahagian tuntutan agama. Dalam masyarakat Arab, ada kata-kata masyhur iaitu hubbul watan minal iman. Sungguhnya mencintai negara itu adalah sebahagian daripada iman. Atau mencintai tanah air, samalah, mencintai tanah air sebahagian daripada iman. Hingga ada yang mendakwa ianya adalah daripada Rasulullah SAW sendiri. Sebenarnya tidak. Rasulullah hanya bersabda, "Aku tidak temui negeri yang lebih baik dari engkau, iaitu wahai Mekah, dan tidak ada negeri yang lebih aku sayangi dari Mekah. Kalaulah bukan kerana kaummu, iaitu yakni Quraisy, telah menghalauku, aku sesekali tidak akan tinggalkan negeri ini." HR Al-Tirmizi. Okey, seterusnya, isu dan solusi. Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita kerana oleh teknologi dan arus masa zaman kini. Dan solusinya ialah semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk penutupnya, amalan kesukarelawan merupakan amalan yang menguntungkan setiap pihak. Ini kerana ibadah-ibadah yang dilakukan merupakan makanan rohani untuk setiap Muslim. Rohani yang diserami dengan cahaya ibadah ini menghasilkan jiwa-jiwa yang sihat. Dan jiwa-jiwa yang sihat inilah yang menghasilkan manusia-manusia yang bertanggungjawab sama ada kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, kesukarelawan adalah kerja-kerja sedekah yang mempunyai skop yang luas.
Selain daripada menghulurkan tenaga, menghasilkan idea dan menghulurkan harta juga dikira sebagai sukarelawan. Dan idea dan harta yang dilakukan dengan sekeras hati ini adalah sifat yang sangat terpuji dalam Islam. Dan akhir sekali, kesukarelawan merupakan agenda yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, aktiviti-aktiviti seperti membersihkan rumah, surau, masjid dan rumah warga miskin adalah contoh kerja-kerja sukarela yang disumbangkan. Begitu juga dengan kelebihan ilmu, iaitu idea, boleh disumbangkan untuk mengadakan kelas-kelas akademik percuma kepada anak-anak miskin. Dan aktiviti gotong royong menyediakan kelengkapan majlis ilmu yang kerap diadakan di masjid dan surau perlu dijadikan sebagai agenda penting dalam kehidupan masyarakat.